إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk kita tengok aurat. Aurat iaitulah jamak ataupun plural kepada perkataan wirid. Wirid harian. Tapi wirid-wirid yang saya himpunkan ini adalah bersifat minta, permohonan dan permintaan kepada Allah. Apa tujuan? Saya namakan harian sebab kita kena usaha jadikan bacaan ni bacaan amalan harian kita. Bila nak amalkan Ustaz? Amallah pada bila-bila masa. Selepas subuh, ketika kita bangun tahajud, nak bangun solat tak larat, duduk ambil wuduk, duduk baca. Waktu kita ada kekosongan saja kita baca wirid ini. Dan dalam hasrat saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan dan beri kekuatan kepada saya untuk saya himpun semua. Dia ada satu buku yang ditulis, saya pun tak ingat nama penulis dia. Dia letakkan nama buku dia sebagai tajuk Aurat Ahli Sunnah wal Jamaah. Wirid Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dia telah tunjukkan susunan wirid dia itu kepada Syekh Abdul Rahman Khamis, salah seorang syekh dari Kuwait, agak popular juga hari ini. Banyak siri-siri debat dia dengan Syiah, dia ada beberapa siri debat dengan Syiah dan seumpamanya. Abdul Rahman Khamis nama dia. Dan dia beri kata-kata aduan sedikit. Jadi buku tu lebih kurang dalam 100 halaman lebih. Saya ingat dalam 120, 150 begitu. Jadi hasrat saya nak himpun semua tu. Sebab apa? Bila saya tengok benda tu, saya rasa macam subhanallah. Himpunan wirid-wirid dia dahsyat. Kerana dihimpun dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Cuma saya mula ni dari wirid permintaan. Tapi sebenarnya kalau ikut susunan dia, mula-mula sekali dia letak wirid alhamdu wathana. Wirid-wirid yang berbentuk pujian dan pujaan kita kepada Allah. Selepas tu dia letak selawat ke atas Nabi, ada 5 sirah. Dia susun 5 sirah selawat. Kemudian selepas itu dia susun lafaz-lafaz istighfar yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Lafaz-lafaz memohon keampunan, itu yang ketiga. Yang keempat, baru dia mari permintaan. Yang ni, yang saya tulis ni adalah himpunan lafaz-lafaz doa dari Al-Quran dan hadis yang berbentuk meminta, tapi tak habis lagi. Yang sempat saya buat, saya dah hantar, saya dah kongsi sebahagian, kebanyakannya setakat muka surat 7 saja. Tapi sebenarnya saya dah buat sampai muka surat 10. Saya dah kongsi dalam grup info kuliah Al-Abrar, dia punya PDF. Selepas aurat permintaan, dia datangkan pula wirid-wirid yang berbentuk mohon perlindungan dari Al-Quran dan hadis, minta perlindungan dari lafaz Al-Quran dan hadis. Kemudian dia datangkan pula jampi, lafaz-lafaz jampi dalam Al-Quran dan hadis. Jampi untuk diri sendiri boleh, dan untuk orang lain pun boleh. Dan yang terakhir sekali, bacaan wirid ketika qura', ketika dalam keperitan, dalam musibah, dalam masalah, qura'. Jadi dia ada 7 wirid, himpunan wirid sebenarnya. Saya sebenarnya tak boleh hafal lagi. Dan saya dah baca beberapa bulan dah. Cuma ada beberapa hari yang agak sibuk, saya tak sempat nak baca. Tapi kalau biasa, kita akan baca usaha bagi habis. Baca sekali. Kalau siapa boleh baca lebih, dia baca lebih lah. Saya hasratnya, mungkin boleh sekadar kongsi dengan tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan kalau tak tahu nak buat apa, boleh buat, ambil contoh ini, iaitulah saya berhasrat kalau boleh hafal, nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah, setiap kali tawaf tu, pusingan pertama kita akan baca pujian dan pujaan kepada Allah. Baca sendirilah. Pusingan kedua kita baca selawat kepada Nabi, ulang banyak kali selawat kepada Nabi. Bacaan ketiga minta perlindungan
Istighfar. Mohon istighfar dengan lafaz Al-Quran dan hadis. Sepanjang lafaz pusingan yang ketiga. Yang keempat, baru mari permohonan. Minta apa yang kita nak pada pusingan yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, minta perlindungan dari Al-Quran dan hadis, dari lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis. Sehinggalah dia buat 7. Syekh tu, penulis kitab tu, dia buat 7 himpunan. Saya rasa macam amat sesuai. Cumanya ialah untuk kita duduk hafal tu agak susah, terutamanya orang sibuk. Jadi saya buat begini. Buku dia tak ada terjemahan lah. Buku dia tak ada terjemahan, jadi saya usaha untuk terjemahkan satu persatu. Jadi pada hari ini kita tengok aurat permintaan harian. Harian tu saya yang sebut. Kita usaha untuk kita boleh jadikan amalan kehidupan kita. Cuba tuan-tuan bayang, sebahagian kita nak berzikir, kita tak tahu apa yang nak kita zikirkan. Sebahagian kita nak berdoa, kita tak tahu apa yang nak didoakan. Ustaz dok mengajar dalam masjid, antara waktu mustajab tu, waktu sebelum berbuka puasa mustajab doa, kita angkat tangan. Nak doa apa, kita tak tahu nak minta apa. Jadi panduan-panduan yang seumpama ini amat berguna untuk kita. Bukan saja untuk tuan-tuan, bahkan untuk saya sendiri. Orang yang tak biasa memohon kepada Allah, dia tak akan reti untuk meminta kepada Allah. Jadi kita memerlukan panduan-panduan yang seumpama ini. Jadi yang pertama sekali dari Al-Quran, saya dah sebut dah di bahan nota kaki tu ayat yang keberapa. Kita tengok ayat yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di peringkat awal ni saya cadangkan kepada tuan-tuan, saya buat terjemahan. Saya cadangkan di peringkat awal ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu lafaz asal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu yang paling baik. Lafaz Arab tu itu yang paling baik. Saya terjemah ni supaya kita dapat faham. Di peringkat awal tuan-tuan mungkin boleh baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca dalam masa yang sama, kita berdoa. Tuan-tuan jangan pening nak kena angkat tangan macam mana Ustaz nak pegang kertas. Ya Allah tuan-tuan, pegang macam ni kertas. Rabbana taqabbal, hati kita yang berinteraksi dengan Allah. Hati kita yang merasakan kita sedang meminta, ya Allah aku sedang meminta kepadamu. Kita baca wahai Tuhan kami, kita menyeru Allah, betul-betul kita seru Allah. Allah Ta'ala dengar tuan-tuan. Dengan yakin Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala sedang memerhatikan apa yang kita sedang minta. Dan Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kesungguhan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lebih kurang dalam setengah bulan ni tuan-tuan, dalam bulan puasa. Kena usaha dapat kan jiwa seorang hamba merasai kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau tuan-tuan ada lafaz yang tak boleh nak baca lagi bagi ni ya, buat tanda lagi. Kalau terlepas tanya, kalau terlepas tanya. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang mendirikan salat dan demikian juga zuriat-zuriatku. Wahai Tuhan, Tuhan kami, itu kamu tu salah tu. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum. Waktu tuan-tuan baca doa tak payah yakni nama yang harum, baca doa, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dalam kurungan itu untuk kita faham apa maksud lafaz yang kita tuturkan. Waj'alni, ni ya tu tak ada titik memang begitu dia resam cara penulisan. Waj'alni min, dia ni itu pun ada dua harakat kalau ikut hukum asal. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga jannatun na'im. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula. Yauma yub'atsun maksudnya hari apa? Hari akhirat. Jadi waktu kita meminta, kita dah faham di peringkat awal barangkali kita akan baca pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan semula. Tapi dah lama-lama kita akan faham yang dimaksudkan ialah jangan hinakan aku wahai Allah pada hari kiamat kelak. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah untukku ilmu. Itu terjemahan yang baiklah.
Itu terjemahan yang ayat Quran ni saya ambil daripada Al-Quran Word. Dia ada auto terjemah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri, ataupun tuan-tuan ubah isteri-isteri itu kepada pasangan. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari pasangan-pasangan dan zuriat keturunan kami. Sebab nanti orang perempuan duk tanya, pasal apa berilah kami beroleh isteri-isteri. Kami nak baca doa macam mana? Orang perempuan duk tanya, isteri mai kok mana, dah memang kami orang perempuan. Jadi azwaj boleh membawa maksud pasangan. Bahkan asal maksud zaujun tu pasangan. Kerana kalimah zaujun, bahasa Arab moden, dia buat zaujun tu suami, kalau isteri dia buat zaujatun. Tapi asalnya zaujun tu boleh merujuk kepada suami, boleh juga merujuk kepada isteri. Sebab tu saya kata terjemahan Melayu ni, azwaj kita terjemahkan kepada pasangan. Jadi bila orang perempuan baca, dia faham. Minta supaya suami dan zuriat dia. Jadi macam mana dia minta kepada pasangan dia? Yang menyukakan hati melihatnya. Qurrata a'yun, menyejukkan mata. Tapi dia bukan sekadar menyejukkan mata, tapi menggembirakan. Itu maksud yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Jadikan, wahai Tuhan kami, hablana, kurniakan kepada kami, min azwajina, dari kalangan pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina, zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun. Apa saya sebut tadi? Menyenangkan hati kami melihat mereka. Tengok pun senang dah, dengan akhlak yang indah, dengan berbakti kepada kita, dengan memahami perasaan kita. Kita minta semua tu. Bukan hanya sekadar berbuat baik kepada kita, tetapi kita minta pasangan dan anak-anak yang berbakti dan menghargai kita. Itu maksud dia terjemah menyukakan hati melihatnya. Itu maksud dia. Dan jadikanlah kami imam, ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita nak kita ini dan zuriat-zuriat kita bukan hanya sekadar orang yang bertakwa, tetapi kita nak jadi ikutan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tu ikut kita. Orang bertakwa tu ikut anak-anak kita, disebabkan anak zuriat kita mampu menjadi contoh teladan kepada orang ramai. Ini seruan Al-Quran, menunjukkan Al-Quran tak bagi kita mundur ke belakang. Al-Quran suruh kita ke depan, jangan mundur ke belakang. Ini roh yang dibawa di dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini perkataan siapa tuan-tuan? Ini perkataan Nabi Musa. Apabila Nabi Musa lari daripada Fir'aun, setelah Fir'aun mengetahui Nabi Musa telah tumbuk seorang Qibti sampai mati. Lalu Nabi Musa lari, dia jumpa dekat dengan telaga, ada ramai orang lelaki duk berebut minta air, ambil air dalam telaga. Tengok ada dua orang perempuan yang malu-malu tak boleh nak ambil air telaga disebabkan semua orang lelaki. Lalu Nabi Musa tolong ambil air untuk mereka, dan mereka balik. Bila mereka balik, Nabi Musa pergi mengasingkan diri dari orang ramai. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan. Ini terjemahan mafhum lah, tapi terjemahan yang lafaz dia, Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini, lima, terhadap apa-apa, anzalta ilayya, Engkau turunkan kepada aku, min khairin, dari perkara-perkara yang baik, fakir, aku ini amat fakir, aku amat memerlukan, aku amat mengharapkan semua kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku harap sangat, ya Allah. Doa Nabi Musa. Doa ni hebat tuan-tuan. Ringkas tetapi memiliki makna yang begitu hebat. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Kita tak nak jadi orang zalim, dan kita juga tak nak bergabung dengan orang-orang zalim.
Ada orang dia tak zalim, tapi dia rapat dengan orang zalim. Bahkan ada orang yang dia tak zalim, tapi dia boleh menyokong orang-orang yang zalim. Kerana apa? Kerana kawan dia. Jadi kita tak nak jadi orang seperti itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Doa apa ni? Doa ni Quran sebut orang yang telah mencecah usia 40 tahun. Lalu dia berdoa dengan doa ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa orang yang sampai umur 40. Kita ni dah lebih 40 tuan-tuan. Jangan lupa doa ni. Ada kawan-kawan saya lah, kita habaq kat depa ni doa orang umur 40 ni, dia kata. Depa baca umur 40 itu, genap umur 40 depa baca sekali. Sekarang ni dah masuk nak masuk dah 10 tahun dah, nak masuk 50. Lah aku ingatkan baca sekali saja. Bukan, jadi amalan kita. Jadi doa yang kita ulang setiap hari. Ini salah satu. Sama ada yang bawah atau yang atas ni doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman apabila namlah permaisuri semut bagi tahu kepada semua masuk dalam semut ni, Sulaiman nak lalu ni nanti habis dia pijak apa semua dia tak tahu. Nabi Sulaiman fatabassama Sulaiman. Nabi Sulaiman senyum dengar apa disebut permaisuri semut kata begitu. Lalu Nabi Sulaiman baca doa ni. Sama ada yang nombor 12 ataupun 13. Saya tak pernah ingat. Salah satu bacaan doa Nabi Sulaiman, salah satu bacaan doa ketika umur 40. Ayat Al-Quran. Dari 1 sampai 13 ni doa-doa dari ayat Al-Quran. Semua surah dan ayat saya dah sebut pada nota kaki. Doa yang ke-8 ni, yang ke-14 ni adalah hadis. Doa-doa dari hadis. Kita tengok satu-satu. Tengok kalau ada yang tak baris tu, tengok bagi elok. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawma al-'ailah wal amna yawma al-khawf. Allahumma inni a'idhu bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'tana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitaba ilahal haq. Maksudnya, ya Allah, milikmu-lah segala pujian seluruhnya. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, milikmu lah segala pujian seluruhnya. Atau boleh juga diterjemah sebagai, ya Allah, segala pujian itu khas untukmu ya Allah. Boleh juga. Alhamdulillah, lillah tu boleh lam li takhsis, boleh juga. Ya Allah, milikmu lah segala pujian keseluruhannya. Ya Allah, tiada yang menahan. Allahumma la qabid. Qabid ni qabid. Ini qabid, genggam. Tapi takkan nak terjemah genggam. Jadi, ya Allah, tiada yang dapat menahan apa-apa yang dikau luaskan. 5, basatta. Ini qabid, ini basat. Ini qabada, ini basata. Genggam, lepas. Takkan nak kata, ya Allah, tak ada yang menggenggam apa yang engkau lepaskan. Takkan engkau buka, takkan begitu. Mesti dia membawa maksud
Tiada yang dapat menghalang apa-apa yang kau luaskan. Pemberian nak beri kepada sesiapa, tak ada siapa yang menghalang. Tiada yang dapat meluaskan apa-apa yang dikau tahan. Tak ada sesiapa dapat memberi sesuatu kepada seseorang apa-apa yang Allah Ta'ala tahan dari orang tu dapat. Tiada yang dapat memberi hidayah kepada siapa yang dikau sesatkan. Bila kita tahu perkara ni, maka mohon perlindungan supaya Allah Ta'ala tidak menyesatkan kita. Dan minta supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Tiada yang dapat menyesatkan siapa yang dikau berikan hidayah. Tiada yang dapat memberi apa-apa yang dikau halangkan. Tiada yang dapat menahan apa-apa yang dikau berikan. Tiada yang dapat mendekatkan apa-apa yang dikau jauhkan. Tiada yang dapat menjauhkan apa-apa yang dikau dekatkan. Semuanya dalam kekuasaan Allah dan keizinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia nak sesuatu tapi Allah Ta'ala tak beri. Ada orang dia nak perkara itu dekat dengan dia, kau tak dapat pun bagilah dekat-dekat dan seumpamanya. Tapi kalau Allah Ta'ala tak beri, tak dapat. Tak akan dapat. Ya Allah, luaskanlah dan banyakkanlah ke atas kami keberkatan-Mu, kasih sayang-Mu, limpah kurnia-Mu dan rezeki-Mu. Cuba tengok tuan-tuan. 4 perkara dihimpun di dalam doa ni. Semua 4 perkara ni adalah keperluan kita semua dalam hidup ni. Keberkatan iaitulah kebaikan yang melimpah ruah. Keberkatan merujuk kepada kebaikan yang tidak putus-putus. Itu maksud barakah. Barakah maksudnya kebaikan yang sentiasa subur dan bertambah. Jadi kita minta, ya Allah, kurniakanlah ke atas kami keberkatan-Mu. Yakni semua perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita berbentuk kebaikan, perkara itu jangan hilang dari kita. Sebaliknya dia tetap kekal bersama dengan kita, subur dan bertambah kebaikannya. Rezeki yang kita perolehi, gaji yang kita dapat dari kerja kita, kita minta keberkatan dari pendapatan kita. Kita dengan wang yang kita dapat tak seberapa, kita dapat guna banyak manfaat yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Pasangan kita ada seorang je pasangan kita, bermanfaat untuk kita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan di dalam diri dan seumpamanya macam-macam lagi. Kita ada anak seorang dua saja, anak tu berkat, memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu keberkatan, tuan-tuan. Jadi waktu kita sebut, ya Allah, luaskan dan banyakkanlah ke atas kami keberkatan-Mu, datang semua kefahaman itu ketika kita mengungkapkan lafaz-lafaz seperti ini. Kasih sayang-Mu, rahmat. Kasih sayang ni saya terjemah kepada perkataan rahmat. Kasih sayang, belas kasihan. Allah bila dia belas kepada seseorang, lalu dia jaga, dia berikan rezeki, dia lindung, dia jaga dan seumpamanya. Dia perkenankan apa yang kita minta. Limpah kurnia. Limpah kurnia ni saya terjemah dari perkataan fadlik, kelebihan. Limpah kurnia. Dan rezeki. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu nikmat yang kekal dan tidak musnah. Maksudnya nikmat yang kekal dan tidak musnah, maksudnya yang paling utama sekali ialah nikmat di hari akhirat. Sebab tu saya buat kurungan tu, yang paling utama sekali ialah nikmat di hari akhirat. Sebab kalau kita nak minta nikmat yang kekal di dunia ni, dah ada pada perkataan sebelum tu. Ya Allah, luaskanlah dan banyakkanlah ke atas kami keberkatan-Mu. Dah ada pada situ. Kasih sayang-Mu, limpah kurnia-Mu dan rezeki-Mu dah ada pada situ. Jadi lafaz yang kedua ni, nikmat yang kekal dan tidak musnah, merujuk kepada nikmat di hari akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat pada hari kesusahan. Saya buat dalam kurungan, sehingga aku tidak perlu meminta kepada selain-Mu. An-na'im yaumal ailah. Yaumal ailah iaitulah andal hajah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat pemberian ketika kita memang memerlukan pemberian tu. Kadang-kadang ada perkara Allah Ta'ala beri, katakan rezeki, nikmat rezeki. Allah Ta'ala beri kepada kita ketika kita taklah kesempitan rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, lebihan rezeki. Akhirnya kita buat apa? Kita boros. Kita belanjakan rezeki itu kepada perkara yang tidak ada keperluan. Nampak tak tuan-tuan? Kita minta, ya Allah, kurniakan naim, nikmat, rezeki dan seumpamanya yaumal ailah, ketika kita berhajat sangat kepada perkara itu. Jangan beri ketika kita kelapangan, tiba-tiba waktu kita kesusahan tak dapat. Oh, kita tak nak. Kita nak waktu kelapangan pun kita dapat. Waktu kesusahan lagilah kita nak nikmat tersebut. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita ketika kita ada keperluan, lalu kita tidak perlu lagi meminta kepada selain dari Allah.
keamanan pada hari dalam ketakutan. Keamanan pada hari ketakutan, pada hari dalam ketakutan. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan keamanan kepada kita ketika hari itu kita dalam ketakutan. Itu maksudnya. Wal amna, tuan tengok atas sekali. Wal amna yaumal khauf. Kurniakan keamanan kepadaku pada hari ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang yang berlindung denganmu dari keburukan apa-apa pemberianmu. Faham maksudnya? Dari keburukan apa-apa pemberianmu, macam tadilah. Allah Ta'ala kurniakan rezeki, kita gunakan kepada perkara yang mendatangkan masalah pada kita. Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, kita lupa diri. Itu kita tak nak. Jadi kita minta kebaikan dari apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allah Ta'ala beri kesihatan, kita gunakan kesihatan tu ke arah mentaati Allah dan menjauhi tegahan Allah. Allah Ta'ala kurniakan rezeki, wang ringgit yang banyak, kita gunakan wang ringgit, masa apa semua untuk mentaati Allah. Itu maksud ungkapan doa ni. Aku ini seorang yang berlindung denganmu dari keburukan apa-apa pemberianmu kepada kami dan dari keburukan apa-apa limpah kurniamu yang dikau halang dari kami. Ada perkara yang kita nak tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kalau kadang-kadang seorang dia nak satu perkara, Allah Ta'ala tak beri, dia petikaikan takdir, dia salahkan orang itu, dia salahkan orang ini, sedangkan semua itu adalah ketentuan Allah. Jadi jangan engkau tak beri kat kami satu perkara, kami buat dosa pula, tak nak yang tu. Kami tetap bersabar dan terus meminta dan memohon kepada engkau, ya Allah. Ini maksud doa ni, tuan-tuan. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, doa Nabi, kalau kita faham betul-betul, dia membentuk akidah dan keyakinan. Doa Nabi. Kerana doa ni adalah mukhul ibadah. Doa ni adalah intipati ibadat. Kalau kita betul-betul menghayati doa yang Nabi ajar, kita akan dapat akidah dalam tu. Kita akan faham akidah dalam doa-doa yang diajar oleh Nabi. Seterusnya, ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Hiasilah keimanan itu di dalam hati-hati kami. Bagi kita, hati kita ni dihiasi dengan keimanan. Jangan hanya mulut saja aku ni orang beriman, tapi kita dengan iman pun kita tak suka. Orang ni ekstrim sangat. Kadang-kadang tak ekstrim pun. Saya ada jumpa orang, kita pun buat, tapi manusia kadang-kadang dia malas nak buat. Apa dia? Wuduk, ambil wuduk. Baru ni mesyuarat fatwa, salah seorang AJK fatwa Perlis, tak payah sebutlah nama kan, Masya Allah, ambil wuduk tuan-tuan, buka paip, tadah, tutup balik, cuci. Salah seorang AJK fatwa Perlis, tuan-tuan nak kena tahu AJK fatwa Perlis macam mana amalan mereka. Buka balik, tadah balik, kumur, sedut air masuk hidung, tutup air. Lepas tu nak basuh muka, buka air, basuh muka, tutup, basuh muka. Tak nak membazir, kerana Nabi SAW larang perbuatan membazir ketika mengambil wuduk. Walau kunta fi nahrin jarin, Nabi kata, sekalipun kamu, wahai Nabi sebut kepada salah seorang sahabat, sekalipun kamu berwuduk di dalam sungai yang sedang mengalir airnya, jangan membazir dalam penggunaan air. Ahli fatwa tu tutup. Bila kita tengok mesyuarat minggu lepas, dia mari semangat nak amal balik. Dulu kita buat, tapi dah lama tu jadi lambat apa semua, kita pun lama-lama tak buat. Jadi sekarang ni bila tengok tu, dia man dalla ala khairin ka fa'ili. Mudah-mudahan ahli fatwa tu dia dapat pahala seperti mana kita buat. Orang yang tunjuk kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang buat. Jadi kita pun sekarang duk mula buat balik amalan tu. Walaupun orang kata Allah sikit, itu keimanan. Orang yang buat macam tu kerana dorongan iman yang ada dalam diri dia. Jangan pandang kecil benda-benda yang macam tu. Tengok apa doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Perbuatan orang tu kerana dia beriman kepada Allah dan Rasul, sebab tu dia buat. Maka kita nak minta Allah jadikan kita ni orang yang mencintai keimanan. Bukan setakat cinta kepada keimanan, hiasilah keimanan itu di dalam hati-hati kami. Kami nak buat benda yang menepati keimanan. Jadikanlah kami dari kalangan
mereka yang mendapat bimbingan. Ya Allah, matikanlah kami sebagai seorang Islam. Bukankah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hampa semua mati melainkan pastikan hampa Islam ketika hampa mati tu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami sebagai orang Islam. Lafaz dia mana? Lafaz dia Allahumma, tengok perenggan baris yang ketiga dari atas, ujung sekali. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikanlah kami dari kalangan sebagai orang Islam. Hidupkan kami sebagai orang Islam. Hidupkan kami sebagai orang Islam. Wa ahyina muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Gabungkan kami bersama orang saleh. Kami nak berkawan dengan orang-orang saleh. Berkawan orang-orang saleh di dunia, dia memberi peringatan kepada kita ketika kita lalai. Dan susah cari kawan macam tu. Pada hari ini susah sangat-sangat. Dia memberi peringatan, bahkan dia juga boleh memberi syafaat di akhirat kelak kalau dia saleh betul lah. Tanpa kehinaan dan tanpa terfitnah. Ya Allah, hancurkan golongan kafir yang mendustakan para rasulmu, yang menghalang agamamu, dan kenakan ke atas mereka balasan dan azabmu. Ya Allah, musnahkan golongan kafir ahli kitab. Wahai Tuhan yang disembah sebenar-benarnya. Doa ni tengok nota kaki tuan-tuan. Doa ni sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan doa ni Nabi baca selepas selesai peperangan Uhud. Nabi baca doa ni. Sahih dari Nabi. Doa yang berikut yang ke-15. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant. وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Ini antara doa yang Nabi ajak dibaca di penghujung salat sebelum memberi salam. Dan ketika Nabi mendengar seorang lelaki membaca doa ni, dia sebut di awal tu, sehinggalah ya hayyu ya qayyum. Dari awal Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, sehinggalah ya hayyu ya qayyum. Ketika Nabi dengar orang ni baca doa begitu, Nabi kata, demi Allah, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, yakni demi Allah, orang itu telah berdoa dengan kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang a'zam, Ismullahil a'zam. Yang mana apabila seseorang berdoa dengan mukaddimah begini, puji, sebut Allah dengan sebutan yang begini, kalau dia doa Allah Ta'ala mustajabkan. Kalau dia minta Allah Ta'ala beri. Nama dia Ismullahil a'zam. Saya dulu waktu duduk pondok, ada seorang lelaki mari dari mana tak ingat lah, mari di pondok jumpa saya. Jumpa di masjid, tak kalau tak silap saya. Dia tak mengaji di pondok. Dia main buat apa? Dia kata dia duduk pusing dari satu pondok ke satu pondok. Dia kata buat apa? Tak mengaji pun. Dia nak cari satu benda. Apa dia? Ismullahil a'zam. Dia kata dia tak jumpa lagi Ismullahil a'zam. Ya Allah, baca hadis. Baca hadis kita akan jumpa Ismullahil a'zam. Nama Allah yang Maha Agung. Doa yang ke-16, Allahumma aslih li dini wa wassi' alayya fi dhati wa barik li fi rizqi. Ya Allah, perelokkanlah untukku agamaku. Kita minta agama kita ni bagi jadi elok. Luaskanlah untukku dadaku. Zati itu berdasarkan huraian para ulama, saya baca tadi, dia kata zati itu merujuk kepada lapangkan dada kita, tak sempit, tidak berduka cita dan seumpamanya. Dan akhlakku, luaskan untukku dada dan akhlakku, dan berkatikan untukku pada rezekiku. Yang berikutnya, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi wal 'adli fil ghadabi war ridha wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfadu wa la tanqati'. Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka barda al-'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik wa as'aluka ash-shawqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap perkara gaib dan dengan kekuasaanmu ke atas sekalian makhluk,
hidupkanlah daku selama hidup itu lebih baik untukku. Doa ni. Dan matikanlah daku jika kematian itu lebih baik untukku. Kita serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cakap pasal mati je, oi jangan. Takut. Ada orang doa ni pun dia tak nak baca. Ada orang doa ni dia tak nak baca. Pasal apa tak nak baca? Takut ustaz. Kita minta Allah Ta'ala matikan kita, kalau mati itu baik untuk kita. Ya Allah, takut pasal apa? Kita minta Allah Ta'ala matikan kita jika mati itu baik, itu lebih baik untuk kita. Ya Allah, itu nikmat. Ketika Allah Ta'ala mematikan kita dan ketika mati itu lebih baik untuk kita, itu nikmat, anugerah, pemberian Allah. Pasal apa kita takut? Jangan duk takutlah hang suka ke, hang tak suka ke kepada mati. Kalau Allah Ta'ala telah takdirkan itulah hari kita mati, masa itulah kita mati, tak ada siapa boleh halang. Kita akan mati. Persiapkan bekalan untuk bertemu dengan hari kematian. Jangan duk takutlah. Ya, kita bimbang kalau kita tak sempat bertaubat, tak cukup amalan, ya itu biasa. Tapi jangan rasa rugi. Tak rugi. Berapa ramai orang yang mati, manusia tengok dia terseksa sebelum dia mati, tetapi di hadapan Allah dia minta supaya Allah Ta'ala hidupkan dia dan nak mati lagi sekali, seperti mati yang orang anggap dia terseksa. Tuan-tuan, orang-orang di Palestin, orang perempuan, budak-budak yang tak tahu apa, meletup bom, tengok mereka mati, kaki pusing begitu, dah patah hancur habis semua. Ada orang, ya kita kesian sebagai insan, tapi tuan-tuan, dia mati, dia bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang yakin pasti tidak akan menzalimi dia. Dia bertemu dengan Allah. Dia bahagia kerana dia bertemu dengan Allah, kerana Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu ketika bersendirian dan ketika disaksikan oleh orang ramai. Ini penting ni. Jangan di hadapan seperti orang yang paling suci, paling mulia, akan tetapi wa fi khulwatikum syaitanun, akan tetapi ketika bersendirian kamulah syaitan. Jangan jadi seperti itu. Kita nak takut Allah di hadapan orang ramai dan ketika kita bersendirian. Dan aku memohon kepadamu kalimah yang benar dan adil ketika dalam keadaan marah dan redha. Ini susah ni tuan-tuan. Kita minta kepada Allah. Ada orang waktu dia dalam keadaan redha, tak ada marah apa-apa, cakap dia indah. Cakapnya seperti cakap orang beriman. Tetapi ketika dia marah, na'udzubillahi min dzalik. Dengar pun takut. Dengar dia cakap tu, kita dah terseksa dengar dia cakap ungkapan-ungkapan yang dia lafazkan tu. Berat. Jadi kita tak nak begitu. Kita mengungkapkan perkataan yang benar, lagi adil, sama ada ketika kita marah ataupun ketika kita redha. Dan aku memohon kepadamu bersederhana ketika kefakiran dan kekayaan. Nampak? Bersederhana ketika kekafiran dan kekayaan. Bersederhana dalam kekayaan, ada orang dia kaya, dia ada harta, dia infak sehingga mendatangkan mudarat kepada diri dan keluarga. Suatu Quran sebut, jangan melampau dan jangan kedekut. Akan tetapi hendaklah pertengahan di antara melampau dan kedekut. Itu Islam suruh, Quran dan sunnah suruh. Jadi kita minta supaya kita ni sentiasa bersederhana ketika kekayaan maupun ketika kita fakir. Ada orang ketika fakir dia tak buat apa, infak pun tidak, sedangkan dia mampu, beri setakat yang dia mampu. Dan aku memohon kepadamu nikmat yang tidak akan lenyap. Memohon nikmat tidak akan lenyap, tuan-tuan. Itu saya kata doa ni doa yang hebat dari Nabi. Dan aku memohon kepadamu kesenangan hati yang tidak tamat dan tidak terhenti. Qurrata a'yun. Kesenangan hati saya tanya di sini. Yang tidak tamat dan tidak terhenti. Dan aku memohon kepadamu keredaan setelah menerima ketetapan. Kita orang mengaji. Setelah berlaku kepada kita suatu perkara, minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kita keredaan ke atas takdir Allah. Jangan duk, pasal apa jadi macam tu? Macam ni, pasal apa bagi jadi begini? Tak nak begitu. Perkara tu semua. Minta Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Dan aku memohon kepadamu keredaan setelah menerima ketetapanmu, yakni menerima takdirmu. Dan aku memohon kepadamu kenikmatan kehidupan selepas kematian. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut.
Bard, sejuk. Aish, kehidupan. Itu yang saya terjemah. Kenikmatan kehidupan, takkan sejuk kehidupan. Dah tentulah bard itu merujuk kepada kenikmatan. Kita tak nak ada orang, macam saya beritahu kepada tuan-tuan, pok-pok budak-budak muda sekarang. Hari tu saya tengok yang terjun Jabatan Pulau Pinang. Badan muka yang besar, sehat walafiat badan. Tiba-tiba ada hadapi masalah, tak boleh pikul, nak bunuh diri. Rugi je badan besar, tenaga kuat, nak bunuh diri. Jadi jantan, jadi orang lelaki. Apa yang sikit-sikit nak bunuh diri? Itu bukan sikap orang lelaki. Orang lelaki ni kena kuat, cekal hati dia, kukuh pendirian dia. Bukan terjun jabatan. Itu cuba orang tak ada agama terjun jabatan. Maknanya dia hidup dalam keadaan sengsara. Pada dia rasa sengsara. Budak-budak di Palestin tak ada yang bunuh diri. Makanan tak ada. Tengok saya masuk dalam channel saya. Satu kereta, orang bagi roti. Mari minta roti. Makan roti. Berapa lama tak makan? Sebulan tak makan roti. Macam sebulan tak makan nasi. Bukan kerana ada makanan lain. Tak ada makanan. Tak ada bunuh diri. Orang perempuan, budak-budak kecil tak ada yang bunuh diri. Orang tua tak ada yang bunuh diri. Menangis dapat roti, menangis makan. Kita duduk di Malaysia, masalah apa yang hadapi, yang hang hadapi sehingga nak terjun jabatan? Hang mati dengan bunuh diri tu, hang dapat kesengsaraan. Mati bukan selesai kehidupan. Ada kehidupan di alam lain. Jadi kita minta supaya kita dapat kenikmatan dalam kehidupan selepas kematian. Dan aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu. Ini orang beriman akan melihat wajah Allah di dalam syurga. Jangan terpedaya dengan seruan-seruan puak-puak Asy'ariyah hari ini. Saya pun tak tahu Asy'ariyah dulu macam mana. Kena buat saya makan. Tapi orang-orang yang mendakwa diri mereka Asy'ariyah pada hari ini kononnya buat begitulah, tak boleh tengok wajah Allah dalam manusia. Ya Allah, Al-Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, Allah Taala boleh buat apa yang dia kehendaki. Macam mana kita nak tengok Allah? Allah Taala boleh buat. Hang nak penin pasal apa? Hang nak sibuk dengan kerja Allah. Allah Taala akan beri orang yang masuk syurga melihat wajah dia seperti mana kamu melihat bulan purnama. Bukan Allah Taala tu macam bulan, tapi nak habaq kata jelasnya penglihatan. Jelasnya sesuatu yang dilihat tu. Mana orang beriman akan melihat Allah. Tuan-tuan nak tengok Allah? Nak tengok Allah. Tuhan kita yang kita sayang dan kita cinta, tak ada keinginan nak lihat tengok Allah. Mesti ada keinginan. Kalau kita cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memohon kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa keperitan dan kemudaratan. Rindu kita kepada Allah. Tapi kita tak nak mendatangkan mudarat kepada kita. Tanpa fitnah yang menyesatkan. Ada orang sufi, kononnya atas alasan rindukan Allah, mereka sesat kerana tidak mengikut petunjuk Nabi. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan dan jadikanlah kami dari kalangan mereka yang memberi petunjuk dan menuruti petunjuk. Kita beri petunjuk, buat contoh kepada orang. Kalau kita sesat, tak nak macam tu. Kita nak Allah Ta'ala jadikan kita orang yang memberi bimbingan kepada orang ramai, memberi bimbingan kepada ahli keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada zuriat kita. Dalam masa yang sama kita juga minta supaya kita ini juga dari kalangan orang-orang yang menuruti petunjuk tersebut. Ini kita sempat baca 17 doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada doa-doa yang lain, saya ingat saya dah cuba terjemah, saya dah usaha letak baris. Tadi saya dah tengok bagi elok betul lah. Dah betul dah insya-Allah. Saya ingat sekadar itu saja supaya kita ada lebih kurang dalam 10 tak sampai 10 minit, 8 minit lebih kurang ada sebelum berbuka. Jadi kita penuhkan masa ni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh macam saya sebut tadi, tuan-tuan boleh doa bahasa Arab kemudian baca bahasa Melayu boleh? Tak ada masalah. Boleh. Tapi tak tengok lagi doa lain. Tengok doa lain baru kita teringat, ya Allah, hak ni pun aku kena minta juga. Ya Allah, hak ni aku tak minta. Tuan-tuan tak sampai lagi doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Minta dua benda, diulang 3 kali. Dalam hadis riwayat Tirmizi,
Nabi SAW bagi tahu, siapa yang minta Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Ya Allah, aku minta mu syurga. Ya Allah, aku minta syurga. Aku minta syurga 3 kali. Nabi kata, syurga berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang ni ke dalam syurga. Kita tak pernah tahu, tuan-tuan. Pernah kita, sedangkan doa tu kita hafal, tapi tak pernah kita sebut. Allahumma ajirni minan nar. Semua orang hafal doa tu. 3 kali ulang. Nabi sebut, siapa yang minta Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkan aku dari neraka 3 kali. Neraka akan kata, ya Allah, jauhkanlah dia ni dari neraka. Dia tak mau sangat kat aku, jauhkan dia dari neraka. Kita tak tahu hadis-hadis ni. Sebab tu benda tu telah dihimpun di dalam doa ni. Banyak lagi doa-doa yang bila kita tahu, kita tengok, ya Allah, aku tak tahu selama ni. Itu yang pentingnya mengaji, hadir kuliah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung kuliah minggu hadapan insya-Allah, ya. Boleh. Semua PDF yang saya hantar dalam grup apa tadi? Info kuliah Al-Abrar boleh diedarkan kepada orang ramai, ikut suka tuan-tuan lah. Boleh diedarkan, tak ada perlu ijazah apa-apa pun, kerana perkara itu semuanya datang dari Al-Quran dan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.